Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Pagi Uh, ini cuaca agak mendung di Kemaman, di Kuala Lumpur. ya pagi ni dekat KL pun agak mendung start pada pukul 9 Alhamdulillah. tadi. So rasa Dalam hidup keadaan rasa sejuk kita, sikit. dalam keadaan kita mengalami equinox sekarang ni dan cuaca pula dibagi mendung. Allah Taala ada tempat hujan. Kami hujan bukan saja mendung, tadi ada sekejap hujan. Kita terjadi. Hmm. Okey, Okay. kita teruskan kepada topik pagi ini. Topik pagi ni agak menarik jugalah kita ceritakan, iaitu ke mana hala tuju EV, electric vehicle di Malaysia gitu dia. Mana hala tuju dia sebenarnya. Okay, kita tahu kerajaan Malaysia sedang juga seperti mana negara-negara lain cuba untuk mengurangkan kesan global warming dari segi pembebasan karbon sebagainya pada udara kan gitu dia. Jadi dia orang cuba untuk mengurangkan penggunaan combustion engine kan, CE, penggunaan harian. Jadi cerita dia makin hari semua negara cuba nak mengelakkan kesan-kesan karbon ni, cerita carbon footprint ni supaya rendah kan cerita dia. So dia orang go to electric vehicle. Kita sebenarnya dah menggunakan di Malaysia, kita dah menggunakan lama dah. Kita ada tapi bukanlah kereta sepenuhnya. Kita ada kereta elektrik seperti macam kereta golf tu kan, golf buggies tu kan. Tapi kita ada macam motor elektrik, kita ada basikal elektrik, everything. Pada aku lah cerita dia, benda ni bagus. Dari satu segi benda ni bagus sebab dia mengurangkan pelepasan gas efek gas rumah hijau cerita dia kan, greenhouse effect ni semua. Jadi dengan benda ni kita dapat menjaga lapisan ozon kita, alam sekitar kita. Tapi dia setiap sesuatu tu dia ada pro and cons lah cerita dia. Betul. Kan? Betul. Setiap sesuatu yang kita usahakan memang akan ada pro and cons. Okay. Betul. Cik Wan, apa pandangan? Itulah. So sebenarnya sekarang ni pun memang nampak jelas lah penggunaan EV kan. Mungkin di Terengganu aku tak sure sangat lah kan. Okay. Tapi macam aku di KL ni boleh katakan sekarang ni dah kerap sangat dah nampak kereta EV tu, terutamanya model Tesla lah kan. Pergi situ nampak Tesla, ke sini nampak Tesla. Dan di KL sendiri pun kalau kita tengok bas pun dah menggunakan elektrik. So kalau di bandar KL tu bas yang warna hijau, and dia memang cat khas lah bas tu kalau hijau. So memang totally on elektrik lah, memang totally gunakan elektrik. And then ada juga pernah jumpa van yang menggunakan elektrik kan. Dan kereta-kereta mewah tu banyak lah juga kan. BMW kita tengok, Merc kan, yang motion ataupun model-model EV banyak kan. Banyak juga kereta-kereta yang guna sistem hybrid. Combine antara CE, combustion engine, dengan bateri. Yes. Saya ingat aku yang model awal yang menggunakan hybrid ni Prius Toyota Prius. Kalau dari segi dia ada beberapa kereta lah. Toyota Prius antara satu dia. Lepas tu kalau yang betul-betul Leaf, itu bateri cerita dia. Leaf kan. Nissan Leaf cerita dia. Kemudian ada hybrid lagi satu adalah Honda Insight. Itu hybrid cerita dia. Lepas itu BMW ada keluar E-series yang hybrid. Tapi dia punya tangki minyak dia kecil lah, tapi dia punya bateri besar sikit lah. Dia masing-masing teknologi dia ada lah. Sebenarnya ada yang teknologi yang jalan concurrent, ada teknologi yang jalan, maksud dia bila dia braking dia ada regenerative braking. Okay. Jadi itulah kan, meeting nanti kau balik. Okay, dia ada regenerative braking. Lepas tu satu lagi ada yang fully charges punya cerita dia. Dan bergantung pada teknologi lah sebenarnya. Ada banyak teknologi untuk bateri ni cerita dia. Dan juga dia bergantung pada capacity bateri itu sendirilah gitu dia. Tapi ini pandangan peribadi aku lah. Aku lebih suka keadaan buat permulaan ni untuk di Malaysia ni sebenarnya. Pada aku lebih setuju kepada sistem hybrid daripada bateri sepenuh. Sebab apa? Okey, ini pandangan aku sorry to say, aku terpaksa sampuk sikit cerita dia. Kenapa aku cakap hybrid sesuai di Malaysia? Okey, kita di sini kita tak ada banyak stesen pengecasan. Terutama sekali di belah-belah kampung dan sebagainya. Kita tak banyak lagi cerita dia. Jadi pengenalan kepada EV sepenuhnya tu agak berisiko tinggi. Kita ada kita panggil range dipanggil macam mana istilah dia.
kita macam takut kita boleh sampai ke tidak untuk ngecas cerita dia. Jadi kita untuk elak tu kita kena ada sistem, kita kena masih pakai hybrid. Lagi satu, kalau kita katalah kita disable semua pakai elektrik kan, akan ada kerugian besar pada Petronas sendiri lah. Sebab Petronas mengendalikan banyak stesen minyak di Malaysia. Antara yang utama di Malaysia. Lepas tu kita akan membunuh beberapa stesen minyak kecil milik Burak Oil. Betul tak? Jadi itu ialah stesen minyak dekat kampung. Jadi kalau kita maknanya kerajaan kita mengeluarkan satu polisi, maknanya guna kereta EV saja, memang bermasalah lah cerita dekat industri itu. Melainkan industri yang lain-lain tu, industri sokongan ni bertukar kepada tapi balik kepada aku lebih suka kepada sistem hybrid, maknanya minyak pun pakai atau tapi kena ingat satu lah cerita dia kan. Minyak dengan bateri. Bila nak ngecas bateri ni ambil masa yang lama. Betul. Kalau kita isi minyak, kita ambil satu logik akal. Kita isi minyak paling lama pun dalam 2 minit tu 3 minit saja. 5 minit lah. 5 minit kita isi minyak untuk full tank. Kalau kita tekan maksimum tu. Tapi biasalah orang Malaysia dia tekan slow sikit kan. Okay, fine. Kata paling busuk sekalipun 10 minit lah untuk isi minyak. Tapi EV tak boleh buat macam tu. EV ambil masa yang lama. Paling cepat pun rasa setengah jam kot. Dia ada yang mesin macam tu, tapi mesin tu terlalu mahal. Mesin fast charger tu mahal. Satu kos mesin tu sendiri, tapi untuk pembekalan elektrik yang masuk itu kuat tinggi juga. Lepas tu berapa dia nak charge? Betul tak? Berapa dia nak charge kepada customer tu? Berapa sen atau nak charge berdasarkan tu? Udahlah mesin tu mahal. Dia punya return of investment lagi cerita dia untuk mesin tu. Kena ingat. Katalah 30 minit. Kalau 30 minit dia guna stesen minyak biasa, berapa kereta boleh isi? Betul tak? Itulah sebab tu aku nampak sekarang ni kalau di KL ni kan kebanyakannya pasar raya dah mula provide lah. Kan ada beberapa pasar raya yang aku jumpa memang ada EV charging lah. Kan? Tapi stesen ni tak banyak kan. Biasanya dalam 1-2 ataupun kalau paling maksimum aku nak jumpa 4. Kan satu tempat tu dia letak 4, satu pasar raya ni dia letak 4 EV station. Kan ada satu pasar raya aku nak jumpa tu 2. Kan so basically orang kata dah mula ada lah. Jadi orang kata kalau di pasar raya tu sambil shopping kau pergi plug in kan, tinggal kat situ lah. Tak apa, sebab kita pergi pasar raya, kita pergi pasar raya, kita ambil masa paling-paling pun sejam 2 jam untuk berniaga dalam pasar raya. Betul lah. Tapi lah maknanya charging station pun masih tak banyak lah. Itu yang aku nak cuba sampaikan lah. 2 atau 4 setiap tempat kan masih tak banyak. So mungkin sebab yalah dari segi penggunaan kereta pun tak banyak lagi kat Malaysia pun. Jadi mungkin memadai dengan jumlah tu. Macam tempat tinggal aku sekarang ni pun, rumah aku ni pun setiap level pun dah ada satu stesen charging, EV charging. Memang disediakan. So aku nampak kalau di KL ni dia dah mula ada lah. Macam aku cakap tadi lah, kita akan rasa takut kan nak berjalan jauh bila menggunakan elektrik ni. Terutama bila kita pergi ke Pantai Timur lah. Sebab kita tahu stesen ni sangat-sangat kurang belah sana. Jadi kebanyakan yang guna pun dalam KL kan. Okey, ada satu lagi tau. Satu lagi ialah macam ni cerita dia. Kebanyakan kereta-kereta yang kecil, dipanggil compact car cerita dia. Kan? Dia menggunakan bateri kapasiti yang rendah cerita dia. Sebab bateri dia size tu kereta kecil kan cerita dia. Jadi dia punya range dia antara 300 to 400 km kan. Contohnya daripada Kemaman nak pergi KL tu sekali pergi, lepas tu kena tunggulah, nak charge lama cerita dia. Kena charge lah. Okey, jadi cerita dia di situ pula satu kekurangan, maknanya dia sesuai untuk dalam bandar. Dia bukan untuk long distance travel cerita dia. Melainkan kau kena pakai kereta-kereta yang mahal lah, yang harga dalam 200,000 300,000 punya, yang itu dia punya battery range banyak jauh sikit cerita dia. Dalam 600 km. Tesla pun maksudnya dalam 540 km saja kan. Iyalah, masalahnya harganya mahal. Yalah. Itulah kata dia Tesla dikira kelas yang mahal. Dia high class punya kereta. Jadi cerita dia, aku nak cerita macam kereta kereta Orago Cat contoh dia. Orago Cat baru 300 km lebih je cerita dia. Ada kereta compact. Tesla is sedan. Sedan. Tesla ialah kereta sedan cerita dia. Kalau BYD Atto tu adalah kereta sedan cerita dia. Dia memang boleh pergi jauh.
Itu dalam 120,000 dah salah BYD tu, model BYD tu. BYD yang baru tu dalam 120,000 lebih kurang. Kan? Itu yang bateri kecil tu. Yang kau cakap tu harga tu ialah bateri kecil. Cerita dia. Dia ada banyak jenis capacity bateri, cerita dia. Okey. Problem sebenarnya aku cakap, jadi okey betul lah cerita dia. Tapi aku bersetuju sebenarnya dekat Malaysia ni sebenarnya penyelesaian kepada kereta ni untuk travel sebenarnya kita dah ada dah dulu, tapi disebabkan kerana polisi-polisi yang dibuat menyebabkan benda tu tak berjalan. Contohnya apa? Kita dulu ada stesen gas, isi gas, betul tak? Kereta yang pakai gas kan, gas liquid LPG cerita dia kan. Liquid petroleum gas, okey cerita dia. Okey. NGV, natural gas vehicle kan, NGV cerita dia, bukan LPG rumah. Okey. NGV. Okey, kenderaan NGV ni aku rasa sebenarnya patut sesuai sebab kita banyak gas kat Malaysia. Cerita dia. Tapi masalahnya contohnya stesen macam dekat rumah aku, Petronas Bukit Kuang tu pun ada masalah. Kan, selepas owner dia meninggal, anak dia yang kendalikan, dia tak sambung lagi kontrak untuk yang apa ni gas. Jadi orang susah nak dapat cerita dia. Contohnya dekat Kemaman dulu ada satu saja stesen itu sajalah. Contohnya stesen minyak dekat Mesra Mall, Mesra Mall kat Ketih tu, patutnya ada stesen NGV, function semua ada, tapi dia pun tak implement dimension dekat situ. Jadi di situlah aku nampak problem dia. Sebenarnya NGV sesuai dekat Malaysia. Kan? Tapi dia tetap dia juga ada combustion engine juga cerita dia. Kan? CE juga dia tetap membebaskan gas karbon dan sebagainya. Betul, setuju. Cerita dia. Tapi dia sesuai sebab kita nak isi minyak NGV ni tak perlu lama masa, kejap je. Betul. Jadi bila kita buat EV ni, the problem dengan EV adalah itu. Dan satu lagi aku nampak yang masalah dengan EV ni kalau kita implement di Malaysia sepenuhnya adalah masalah macam mana kita nak lupuskan atau recyclekan bateri-bateri yang terpakai ni nanti. Sebab kita setakat ini kita belum ada facilities untuk menguruskannya. Pusat-pusat recycle sedia ada, belum ada kemampuan untuk mengendalikan bateri-bateri ini cerita dia. Bateri telefon pun dia pun buang macam ikut suka je cerita dia. Pasal kata bateri kereta. Mungkin untuk kes bateri kereta ni patutnya benda tu boleh return balik kepada pengeluar kereta tu untuk dia recyclekan balik. That's why sekarang ni kita punya penceritaan kita ni, podcast kita adalah mana ada tuju dia. Jadi kena ada satu dasar polisi atau yang berkaitan lah untuk apa step dia. Okey. Contoh lah kan. Aku beli kereta EV Tesla lah, katalah 160,000. Katalah 180,000. Okey, aku beli kereta Tesla. Lepas itu aku kena sampai satu masa katalah dia punya waranti, dia kata bukan waranti lah, dia kata dia standard dia adalah habis 10 tahun baru aku tukar. Katalah tak sampai lah disebabkan keadaan cuaca Malaysia panas, kita pakai aircon sebagainya. Okey, kalau dekat sana dia tak perlu pakai aircon. Jadi tak ada push dia orang tak push force kepada bateri tu sepenuhnya. Macam kita kat Malaysia ni, kita running aircon dengan kenderaan. Jadi cerita dia akan force banyak dekat bateri. Jadi lifespan bateri aku tu pendek gitu ya. Okey. Adakah bila aku nak recycle bateri aku tu, adakah aku dapat diskaun pembelian bateri baru gitu dia atau apa gitu kan? Contohlah kan, kalau bateri kereta kau sekarang ni yang biasa ni sekarang ni, kalau kau hantar dia orang katalah kau pergi hantar kan, lepas setahun dah kong gitu dia. Kau hantar kat kedai untuk recycle kan, apa dia tolak lah kan gitu dia. Dia pun bagi kau RM10 je. Ya. RM10 je pun. Takkanlah kau tolak kereta EV nanti bateri dia kau dapat dalam RM50 ke RM100 je. Memang tak berbaloi bang. Harga bateri je RM30,000 gitu dia. Betul. That's why dia kena ada satu polisi oleh kerajaan berapa yang dia boleh tetapkan untuk kalau kita nak tukar bateri, okey berapa subsidi berapa dan sebagainya. Betul tak? Dia kena ada satu insentif cerita dia. Lepas pada mana tempat-tempat yang boleh untuk proseskannya cerita dia. Okey, kalau nak cerita pasal recycle ni kan cerita dia. Kita ada orang pakai minyak masak kan cerita dia. Kita ada tu, tapi berapa banyak tempat dalam Malaysia ni ada tempat untuk menerima. Contohlah aku ceritakan kau, aku tak cerita jauh lah, dekat Kemaman sendiri pun kan tunggu ada orang buat kempen untuk menerima membeli minyak terpakai ni cerita dia. Dia sepatutnya ada center, dah siap-siap dah. PBT
pihak berkuasa tempatan mesti ada pusat untuk recycle. Maksudnya kita boleh hantar kat situ. Sebab dia patutnya letak bawah polisi kerajaan, maknanya pihak berkuasa tempatan untuk menguruskan benda ni. Dia boleh, pihak berkuasa tempatan boleh melantik mana-mana syarikat dan sebagainya berikut tender, cerita dia. Maksudnya bangunan facilities tu adalah milik pihak berkuasa tempatan. Tapi dia tenderkan selama 3 tahun ke 2 tahun ke atau macam mana term dia. Jadi kalaulah pihak berkuasa tempatan dibuat macam ni, ciri ni, maksud dia kita ada banyak pihak berkuasa tempatan, jadi kita tak ada masalah. Contoh dia kan, katalah pihak berkuasa tempatan ada tempat charging station dia sendiri kan, betul tak? Jadi dimiliki oleh pihak berkuasa tempatan. Mana katalah kita kata kerajaan bagi satu dana atau dana pemula dipanggil. Dana pemula kepada semua PBT few thousand ke few hundred thousand contoh dia untuk memasang sekurang-kurangnya 2 mesin speed charging, fast charging. Lepas tu yang biasa-biasa tu tak kisah apa-apa. Yang aku nak ceritakan ialah fast charging, letak 2 setiap PBT. Jadi kita tidak ada masalah range punya isu. Jadi kita boleh pergi di mana tempat dalam Malaysia ni sebab semua tempat ada PBT. Betul tak? Tak kira lah majlis perbandaran Tumpat ke, majlis daerah Tumpat ke, majlis perbandaran Ipoh ke, majlis perbandaran Portestar ke, tak kisah whichever lah mana-mana. Aku sebenarnya bab ni fail sikit lah cerita dia. Tapi kau bayangkan kalau kerajaan sediakan satu dana pemula untuk dia orang bangunkan benda-benda facilities, 2 facilities tu. Satu adalah facilities untuk orang charging, subsidize bagi kerajaan, maknanya kerajaan bagi dekat dia orang PBT satu dana cerita dia. Tapi kalau kemudian PBT tu nak tambah facilities tu cerita lain cerita dia. Betul tak? Kemudian dia juga sediakan tempat untuk menerima pelupusan bateri tadi macam contoh minyak masak. Jadi setiap PBT kena ada wujud dibagi satu dana oleh Kementerian Alam Sekitar ke, tak kisah whichever lah cerita dia. Kan, untuk mengendalikan pusat-pusat pelupusan recycle cerita dia. Kan? Jadi dia orang dapat dana tu dan dia orang tender kepada syarikat-syarikat pengendali untuk mengendalikan mengikut yang ditetapkan. Ya, cerita dia. Tak masalah. Tapi itulah kalau kita tahu kerajaan ni jarang sangat dia nak menyediakan modal-modal macam ni. Benda-benda untuk benda-benda macam ni. So macam kita bincang untuk sukan semalam, why not kita gunakan konsep kerjasama ataupun subsidi kita subkan kepada pihak swasta melalui konsesi. Contoh macam sekarang kan untuk pelupusan tadi kan, untuk pelupusan kita dah ada alam flora kan. Alam flora kutip sampah, buang sampah kan. So why not? Kalau dah setakat ni kita bayar alam flora pun dah cukup mahal untuk kutip sampah, why not alam flora menyediakan satu pusat untuk pelupusan bahan-bahan yang macam ni. Bukan setakat bateri tau bang. Kita ni ada lambakan bukan setakat badan bateri tau. Gadget elektronik. Telefon, banyak telefon yang rosak semua kan. PC. Dia pusat recycle lah kita panggil. Okey macam ni. Kita ada company yang e-waste punya company kan. Contohnya pengalaman aku buat recycle komputer kan. Kita nak buat pelupusan kan, satu bilik besar penuh dengan PC, laptop, PC, monitor semua kan. So kalau macam di Kemaman nak hantar, tak ada pusat untuk e-waste punya pusat. Terpaksa pergi hantar ke Kuantan kan, dalam timbang kilo, berapa sen je sekilo dia ambil kan. That's why, macam aku cakap tadi lah, that's why aku cakap benda tu sepatutnya di bawah Kementerian Alam Sekitar dan atau Kementerian segala-galanya tu, kementerian yang berkaitan lah cerita dia. Dia turunkan dana tu, dia bagi satu SOP kepada PBT untuk mengendalikan. Okey, memang betul alam flora yang mengendalikan yang besar, yang utama dia. Tak apa, tapi kita ada oleh PBT, oleh syarikat-syarikat kecil. Jadi syarikat kecil ni diarahkan mesti hantar kepada alam flora balik atau kualiti alam contoh dia. Whichever company yang sesuai lah kan. Tergantung pada apa bahan-bahan dia e-waste ke apa gitu. Jadi kita akan bagi satu rantaian ekonomi kepada macam banyak pihak bukan pada satu, kita bagi satu monopoli pada satu pihak saja tak. Kita bagi betul lah. Maksudnya secara kecil dia kan, secara kecil dia kita bagi kepada syarikat-syarikat tempatan di kawasan itu contoh dia. Mengendalikan pusat keputusan recycle dan sebagainya kita dia kan. Jadi bateri sebagainya kita letak kat situ lah. Jadi dia orang pula nanti dia kena berurusan dengan syarikat yang besar ni cerita dia. Macam kualiti alam, macam alam flora, whichever lah, kita tak kisahlah. Yang mengendalikan benda-benda macam ni kan. Cerita dia. Yalah. Betul. Itu pula cerita dia.
Boleh juga gunakan konsep yang sama lah kot untuk charging tu. Sebab PBT sendiri pun ada banyak pusat-pusat ataupun tempat-tempat letak kereta, parking lot yang dimiliki oleh PBT kan. Sebab itu why not aku setuju benda tu. Kita that's why dana katalah datang daripada dana MOSTI contoh dia, dana MOSTI kan. Apa sains dan teknologi kan cerita dia. Bagi dana satu dana kepada PBT, okey, peruntukan ikut skala PBT cerita dia. Tapi dia kata standardise, okey, minimum satu PBT dapat 100,000 atau 200,000. Baru apa banyak PBT kat Malaysia. Yalah. Betul. Maksudnya kalau dia bagi 200,000 dah boleh pasang dua. Itu buka. Yalah, PBT pula boleh buka kontrak kepada syarikat lokal untuk pemasangan dan juga management untuk EV charging tu kan. Tender lah. Buat cara tender. Betul lah. Buat cara tender lah. Betul. Yes. Manage by bawah PBT ataupun manage by company itu sendiri kan. Aku lebih suka dia manage oleh dia company, tapi company tu follow dia punya PBT punya SOP. Dan SOP tu ditetapkan oleh MOSTI. Satu SOP je untuk semua kita dia. Dan tapi bila berkaitan dengan charging ni, dia kena melalui Suruhanjaya Tenaga ST. Maksud tak apa, kawalan oleh Suruhanjaya Tenaga. Kan? Sebab tetap juga dia orang akan beli elektrik dengan TNB. Betul. Dia faham tak maksudnya? Kan? Betul. Jadi dia punya flow dia memang cantik macam tu dia. Kalau kita boleh buat macam tu je dia. Tapi itulah abang, terus terang aku cakap, tak apalah kita kongsi dalam ni juga kan. Sebab pernahlah submit paper pasal benda ni kan. Tapi itulah paper yang dipandang sepi kan. Orang tak nampak future dia, orang tak nampak kemana arah dia kan. Aku ingat lagi aku buat paper tu cerita dia. Aku cerita tentang macam mana proses dia, flow dia cerita dia. Tapi yalah, orang tak nampak. Orang tak nampak di mana boleh apa sustain yang bisnes tu. Bisnes model tu. Betul. Dia nak jual kereta EV. Syarikat nak jual. Vendor contohnya BYD di vendor apa ni dia punya vendor itu kat Malaysia adalah Time Dhabi. Dia kalau boleh nak jual seberapa banyak yang boleh. Tapi ada tak dia orang fikir macam mana nak banyakkan stesen tadi? Charging station. Kerajaan memang ada umumkan itu hari dia nak kata kita perlukan 130,000 stesen lah bla bla sebagainya. Aku tak kisahlah. Kan? Berapa ribu stesen aku tak ingat lah cerita dia kan. Tapi persoalan dia ada tak 1,400 stesen dia tak silap aku. Lebih kurang lah. Ingat aku cerita dia. Tapi adakah ada macam aku cakap tadi, adakah polisi? Dia kalau kerajaan just shut saja tapi tidak ada dasar ada polisi yang tegas sebab ni cerita dia macam aku cakap tadi lah. Sediakan dana pemula. Grant contohnya kepada PBT. Kau kena ada. Setiap PBT ada. Jadi kita boleh streamline. Aku cakap kalau kerajaan peruntukkan kita assume dekat Malaysia ada 1,000 PBT. 1,000 kali 100,000. Baru berapa bilion dia bang? 100. Betul tak? 100 bilion lebih kurang. Okey, 100 betul. Contoh. Tapi buat peringkat-peringkat lah. Kita bukan bagi semua sekali contoh dia. Kan? Tapi dengan cara itu kita dapat starting Malaysia cut off semua CE punya kenderaan dia. Kan? Combustion engine semua tak ada. Semua ganti dengan EV. Jadi Malaysia jadi apa ni tu. Jadi macam cakap lah. Kita boleh ke arah tu. Tak? Tapi macam kita cakap lah. Aku tak percaya kita ada 1,000 PBT kat Malaysia ni. Lebih. Tak sampai. Aku jamin tak sampai. PBT tak sampai. Pihak berkuasa tempatan tak banyak. Tak banyak. Kita pihak berkuasa tempatan tu lebih kurang macam DUN tau. Kita ada berapa DUN? Kita ada 222 parlimen. Dalam 225 parlimen pun 222 parlimen pun cerita dia. Setiap satu parlimen katalah ada 3 atau 4 DUN cerita dia. Baru tak banyak. Sampai 1,000 cerita dia. Yalah. Betul tu. Itu aku cakap. Aku setuju bahawa kita kena ada satu mekanisme. Tak, itu bagi grant. Lepas tu bantuan daripada banyak cara lah kita boleh. Dengan cara ni barulah kita boleh going to streamline kan kita punya hala tuju EV kita. Adakah kita nak kita contohlah kerajaan cakap 20-30 kita nak kena full EV contoh dia. Tapi apa polisi apa tidak. Perancangan dia cerita. 2030 pun tak lama dan tinggal 6 tahun je lagi kan. So kalau kita tak start from now on, bila lagi kan? Pejam celik. Sekejap sampai bawah cerita dia. Sekejap je. Takut jadi macam wawasan 2020 lah. Sekejap pop dah 2020 tak ada apa. Ada kita terbang lagi.
Belum Aku ada ingat kereta lagi. terbang lagi. Masa tu aku kecil-kecil lukis, kena lukis kan. Masuk pertandingan kereta terbang. Tahun 2020. 2020 kita nak ada kereta terbang. Dah lah, tak apa, haram satu apa. Tak ada. Lala, yang datang 2020 COVID je cerita dia. Tapi macam cakap lah. Aku setuju ada EV. Tapi dalam masa nak cakap EV ni, kita automatik dia akan membunuh beberapa industri lah cerita dia. Iyalah, normal lah tu. Dia collateral damage dia tu ada lah juga kan. Kau bayangkan, kau bayangkan Burak Oil, satu company Melayu, Bumi Putra cerita dia. Confirm mati cerita dia. Ya. Kan? Sebab dia orang ni untung margin sikit sangat cerita dia. Tapi dia buat tu atas rasa kebertanggungjawaban. Sebab kos untuk mengendalikan stesen minyak berskala besar tak sesuai dekat kampung-kampung cerita dia. Jadi kita tak nak pula orang kampung jual dalam bentuk botol, bahaya, risiko. Jadi dia tu yang dia buat stesen-stesen, dia panggil stesen minyak kampung, dia panggil stesen kecil-kecil kan. Yang ada satu pam, dua pam je. Biasa tampak Burak Oil tu Langkawi, ada Kelantan, Terengganu, merata lah cerita dia. Tapi stesen kecil lah, stesen kampung kan. Jadi tapi bukanlah, tak boleh salah dia orang punya target segmen dia orang macam tu cerita dia. Kan? Dia panggil last mile connection. Maksud dia di hujung-hujung kampung ada jumpa satu stesen minyak. Sebab dulu orang jual dalam botol kaca sebagainya, tapi risiko bang gitu. Kan? Sebab dia bahan mudah terbakar je dia. Kau kena ada satu SOP untuk menyimpan dia. Tak boleh simpi-simpi je dia. Dan kena berlesen lah cerita dia. Jadi kalau macam tu, okey. First, bila kita jalan EV, kita akan hilang banyak tau. Sekarang ni kerajaan untung atas subsidi minyak. Atas subsidi minyak. Dia punya keuntungan atas margin minyak tu sendiri. Kerajaan ambil cukai atas minyak tu. Tapi bila jatah itu, mana kerajaan ambil cukai daripada mana? Mungkinlah dapat dekat elektrik lah cerita dia. Mungkinlah cerita dia. Kita nampak lah kat arah situ. Tapi macam cakap tadi lah. Aku tanya kau, kalau kau pakai kereta kan, kau nak tak nak tunggu dalam setengah jam baru dapat jalan kereta gitu. Kau tahu tak, fast charging paling laju pun 11 minit. Tapi kau kena ingat, bila kau guna fast charging paling laju untuk kereta kau, bateri kau cepat depleted. Satu adalah bateri cepat mampus cerita dia. Kedua adalah apa tau? Charge kau akan kena charge mahal. Sebab takkan dia pembekal tu kan, pemilik yang pump tu cerita dia, stesen tu, dia nak charge kau pada harga yang pump yang 4 jam ni saja, 4 jam ni cerita dia. Yang itu slow sikit. Jadi yang ini laju, jadi dia kena bayar kos sebab mesin tu mahal, harga dah 150,000 lebih mesin tu. Jadi dia kena bayar mahal, berapa ROI dia bila dia mesti akan kena charge yang mahal cerita dekat kau. Sebab kau nak cepat cerita. Adakah ianya berbaloi cerita dia? Kan? Ada ni dua option. Kalau kita tengok. Option nak murah, ambil yang lama lah. Dia panggil trickle charging. Ataupun phase type 2, phase 2 phase punya tu apa? Type 2 dengan type 3. Type 3 adalah fast charging je dia. Apalah sangat dia. Ke mana boleh pergi? Macam cakap tadi lah, bila kau charge selalu charge yang fast charging macam tu dia, bateri kau cepat jalan. Adakah macam tadi balik cerita dia, adakah kau dapat satu macam rebate lah untuk kau tukar bateri je dia? Ya. Aku tak nampak ada rebate. Kau nampak? So far tak ada lah. Memang tak ada. Sebab tu aku kata tadi kan, kebanyakan sekarang ni kalau kita tengok yang pakai kereta elektrik sekarang ni, buat masa sekarang ni lah. Kan semuanya orang-orang yang T20 kan. Kita tengok T20. Kebanyakannya T20 yang pakai kereta elektrik. Sebab kita tahu satu dia mahal. Segmen dia memang mahal lah kan. Sedan ke BMW, Mercedes, Tesla, whatever brand ni. Ada semua. Even BYD pun sesuai untuk M40 je kot. Harga 120,000 kan. Orang Good Cat tu pun dah 100,000 sekarang ni. Iyalah. Yang dulunya pada ikutnya harga dia dalam 45,000 tu 60,000 patutnya harga. Tiba-tiba entah macam mana aku pun tak tahu, dalam keluar-keluar dekat Malaysia harga 100,000. 99,000 lebih lah. Dia 100,000 lah dia. Tak alasan government tak nak bagi dia ni jual harga murah sebab government nak kawal, sebab government nak keluarkan kereta EV Malaysia. Maksud mungkin dia akan bagi dekat Pro 2 atau Proton lah untuk kendalikan yang kereta EV Malaysia ada cerita dia. Cuma tak tahu bila lah cerita dia.
Kan sebab itu dia letakkan yang kereta yang imported ni semua pada harga 90 ke atas lah kita. Tapi tak patutlah macam tu cerita dia. Sebab kereta tu kita tahu pada harga 45,000. Real sebenarnya harga kereta Ora Good Cat yang kecil tu, yang macam besar kancil tu sebenarnya, besar apa ni, Mighty tu cerita dia. Harga dia dalam 45 hingga 60,000 je. Sepatutnya. Sebab itu memang harga yang kita tahu sebenarnya dekat mana, macam ikut pasaran yang luar cerita dia. Tapi disebabkan kerana nak menjaga segmen pasaran pembuatan kereta dekat Malaysia nanti, itu yang dia letak 90 ke atas cerita dia. Jadi tak macam tak kena cerita dia, betul tak cerita dia? Yalah, betul lah. Macam mana kita nak menggalakkan semua orang pakai kalau harga pun macam tu, kan? Sebab memang Proton dengan Pro 2 sedang, dia orang dah lama gunanya buat. Proton antara yang lama, tapi Pro 2 baru jugalah design dia punya kereta EV. Dengan ceritanya dalam setahun dua nanti keluar lah cerita dia. Tapi dia tak tahulah cerita cakap. Ada problem lagi satu. Okey, ni kita cerita tentang kesan apa ni kepada alam sekitar berkaitan dengan pelupusan bateri ni. Kau kena tahu, bila nak createkan bateri ni, kita terpaksa merosakkan alam sekitar untuk mendapatkan rare earth REE tu, gitu dia. Kan? Contohnya kita nak kena ada yttrium, kita ada neodymium, kita ada apa lagi, banyak cobalt dan sebagainya. Kita memang nak, aku baca satu artikel dekat overseas lah, kat Popular Mechanics something lah cerita dia. Popular Science ke Popular Mechanics mengatakan untuk menghasilkan satu biji bateri kereta tu, Tesla tu, dia menghabiskan memproses bahan mentah sebanyak 2 tan lebih. Satu biji bateri. Untuk satu biji bateri. Kau bayangkan, untuk satu biji bateri kereta tu menghabiskan 2 tan ke 21 tan ke, aku tak ingat lah, bahan galian, REE dan sebagainya. Kau bayangkan pencemaran yang berlaku di negara-negara yang dia orang korek benda-benda ni. Macam di di Afrika banyaknya. Kobalt ni banyak dekat Afrika, kata dia. Jadi contoh dekat yang grade yang bagus dekat Afrika lah, yang grade second grade lah dekat macam dekat Indonesia situ dia merosakkan alam sekitar. Dahlah masa nak buat dia pun merosakkan alam sekitar. Kan? Sekarang ni kita nak guna bateri ni sebab kita nak kontrol alam sekitar kononnya cerita dia. Tapi bateri itu sendiri, at the same time dia menjahanamkan juga alam sekitar bila nak dapatkan bahan untuk membuat bateri itu sendiri. Lepas tu pula, bila kita nak lupuskan, dia pun tak boleh campak gitu saja, tidak menjahanamkan alam sekitar juga cerita dia. Betul. Recycle pun merosakkan alam sekitar juga sebab kita akan mengeluarkan gas effect tu, green effect tu cerita, green gas effect tu cerita. Yes, betul. So aku pun tak tahu dekat mana solusi dia sebenarnya. Dekat mana betul-betul environmental friendly je dia. Kita nak kurangkan gas emission kepada udara kepada ozon, tapi at the same time kita destroykan kita punya earth juga, kan, alam sekitar kita, bumi kita, tanah kita. Okey, lepas itu nak penjanaan elektrik. Ni kita penjanaan elektrik. Kita tahu penjanaan elektrik kat Malaysia nasib baiklah masih ada lagi loji-loji hidro. Geothermal aku rasa tak ada kat Malaysia, geothermal. Okey, sebab kita tak ada banyak tempat gunung berapi sebagainya, okey. Geothermal tak ada, tapi kita ada hidro. Tetapi penjanaan elektrik yang utama di Malaysia adalah daripada gas dan juga arang batu. Ya, betul, menggunakan gas dan arang batu. Dan itu juga mencemarkan alam sekitar juga je dia. Iyalah. Solar pun baru je lagi, tak banyak agak lagi solar punya. Solar pula, okey. Solar pula kita ini lawaknya di Malaysia. Ini aku cakap ini lawaknya di Malaysia ialah bila kita buat solar generating tu, kita tebang pokok bang. Kita tebang hutan untuk buat solar. Ya, betul. Bodoh tak bodoh cerita dia. Tengok kat gambar tu kan, habis togel lah. Besar kawasan dia. Kita kat Kemaman ni pun cerita dia. Togel juga kita. Kita nak buat. Okay, kita lapangkan contohnya dekat Nenasi tu, kita lapangkan kawasan tu, dekat Pekan tu, kita lapangkan kawasan tu, kita buat solar. Sebab kadang-kadang kawasan tu kawasan fire di mana wujudnya pokok-pokok kayu bakau. Tapi pada kita, tak apalah kayu bakau, kita ratakan, kita buat solar panel kat situ banyak-banyak dia. Kau bayangkan, kalau pun kayu bakau sekalipun, dia tetap memberi kesan kepada biodiversity. Betul. Dan juga dia beri kesan kepada green effect sebab dia mengeluarkan
dia serap carbon dioxide dan dia keluarkan oksigen. Daun. Kita faham konsep daun gitu dia. Kan? Bila dia buat apa ni? Betul. Proses harian dia tu lah cerita dia. Aku lupa nama dia. Cerita dia. Okey. Jadi kau nampak tak apa benda yang macam tu? Sebenarnya aku setuju kalau nak buat solar panel tu di atas tapak-tapak lombong, tasik yang terpakai dah tak guna cerita dia. Kita ada banyak lombong-lombong yang tinggal cerita dia kan. Atas air maksud dia. Kita buat solar panel tu di atas air. Kita gunakan platform yang terapung contoh dia. Itu lagi bagus penjanaan dia. Daripada kita merosakkan alam kita untuk menjanakan elektrik untuk di situ cerita dia. Kau bayangkan macam tak logik kau cerita dia. Aku boleh berfikir balik. Ada yang tak kena dengan EV ni sebenarnya. Apa ni sembang-sembang pelik dia tu. Macam contohlah kita ingat satu. Kita ni orang IT lah cerita dia. Kita pernah kena scam dan menyekam untuk orang ramai dari segi apa tau. Y2K. Ingat tak Y2K? Okey. Sesuatu benda yang digempakkan kononnya akan menjahanamkan macam-macam. Dia sebenarnya tak ada apa pun cerita dia. Tak ada apa pun. Berapa banyak orang membelanjakan untuk kononnya solution untuk Y2K. Beli tool inilah, beli software ini beratus-ratus ribu. Satu organisasi. Wah, tak apa pun. Kelak aku. Padahal bila dah masuk 2001, 2002 tu kan orang pasti lagi tulis 01, 02, 03 je kan. Ada masalah. Tak ada masalah pun cerita dia. Tak itu cerita dia. Kau nampak tak betapa scamnya. Macam itulah aku cakap itu je scam tu. Sekarang ni scam dalam bentuk EV cerita dia. Aku rasa kita tukarlah tajuk podcast ni kita betapa EV scam kat Malaysia dia cerita dia. Sebenarnya. Yalah, macam tadi lah. Kau nak jalankan EV, nak kurangkan greenhouse effect cerita dia. Kurangkan carbon footprint. Tapi dalam pada masa sama kau jahanamkan alam sekitar. Dari segi penjanaan, pelupusan, buat bateri itu sendiri. So macam mana? Betul. Setuju. Tidaklah. Kalau kita guna hydro, kita guna thermal, tak apa cerita dia. Kalau kita guna laut punya untuk generate elektrik, okey, ombak kita pakai kincir angin. Tapi kincir angin tak boleh sesuai kat Malaysia sebab kita punya angin tak konsisten. Lepas itu kita punya speed tu kurang daripada 5 knot cerita dia. Tak boleh. Kita kena atas lagi. Tapi that's why angin gitu. Di Pantai Timur Semenanjung dah banyak, TNB dah banyak buat ujian tapi tak boleh cerita dia. Di Malaysia kurang sesuai. Tak kuat dan tak konsisten lah. Jadi dekat Malaysia ni cuma kuat sesuai untuk solar. Tapi bila solar pula, aku cakap lagi, kau pergilah mana-mana dalam tempat solar dekat Malaysia ni, semuanya akan merosakkan alam sekitar. Alam sekitar, penerbangan. Kau ingat, bila cahaya matahari kena pada panel solar ni ada reflektif betul tak? Dia akan hantar balik panas tu ke atas. Balik. Ya betul. Kesan kabel panas. Environment sekitar tu akan jadi panas juga. Olah macam mana? Panas. Betul. Apa yang dipanggil? Alamak, tak ingatlah apa nama entah kesan apa tu. Tak ingatlah dia punya term dia tu. Ada. Dulu kita kita komplain bila bangunan tinggi, bangunan pencakar langit atau bangunan tinggi menggunakan cermin. Kan? So kita kata pantulan daripada cermin tu menyebabkan haba kan kepada alam sekitar kan. So sama jugalah. Dia tak menyerap haba tapi dia melepaskan balik haba cerita dia. 2 kali ganda cerita dia. Dia memantulkan balik. Jadi benda tu tak bersesuai. That's why aku cerita ke kau. Sehingga ada teknologi yang bagus untuk mengendalikan ini, barulah. Okey. Cerita dia. Tapi setakat sekarang ni tak nampak benda-benda cerita dia. Toyota nak keluarkan enjin hidrogen tu. Okey. Kita ada enjin hidrogen. Aku suka enjin hidrogen. Sebab dia kata berikut teknologi ni aku tengok dalam banyak tempat sebagainya, dia orang kata nak tukar dia macam modul lah, dia tukar modul kan cerita dia. Ambil masa dalam 2 minit ke 1 minit macam tu lah cerita dia nak tukar modul dia. Memang laju lah. Dia sebenarnya macam bateri sebenarnya. Bateri pun kalau kita charge lama, sebenarnya bateri ni sepatutnya boleh tukar modul, tapi kalau butuh tukar modul berapa jauh lah bateri ni. Boleh pergi buat modul berapa kilo cerita dia. Kecil kan. Takkan nak pakai modul berat-berat. Cerita dia kereta tak sesuai. Tapi balik macam tadi hidrogen, kita boleh tukar modul. Tapi kau kena ingat satu benda. Hidrogen ni mudah terbakar. Okay. Ingat tak tragedi Hindenburg Zeppelin? Tak ingat lah. Okay, ini cerita ni ini masa zaman-zaman dulu dia orang buat dekat Eropah. Apa ni yang kapal terbang Zeppelin yang besar pakai bubble. Pakai balon gitu dia.
belen hidrogen tu. Dia kata hidrogen bang. Hindenburg. That's why kalau kau Google Hindenburg punya insiden, itulah. Dia terbakar bos, mati ramai orang. Sebab hidrogen adalah satu benda yang dia mudah terbakar, mudah meletup. Jadi aku risau kalau kita tak jaga betul-betul, dia macam inilah. Kita pakai NGV pun mudah terbakar juga cerita dia. Mudah meletup. Banyak juga kes kan, belum ni dengan cerita kereta NGV terbakar kan. Kalau NGV boleh meletup dan terbakar, hidrogen, kena ingat. Dia orang buat teknologi itu dekat mana? Jepun, betul. Jepun negara sejuk bang. Betul. Kita dekat Malaysia ni negara panas bang. Parking kereta bawah cahaya matahari, kata kita masuk office pasar raya contoh dia kan, atau masuk office ke 4 jam. Sedar-sedar orang bagi tahu bang, kereta abang dah terbakar dah, meletup. Itulah, hari ni pun suhu tertinggi dijangka 33. 33 okey lagi. Baru ni dekat Perlis 40, dekat 40. 41. 40-41. Kau bayangkan kau parking kereta dekat Perlis tu, dekat bawah tengah panas tu cerita dia. Bang, meletup kereta. Kau tak boleh claim insurans bang, cerita dia. Sebab itulah risiko-risikonya cerita dia. Aku pun tak tahulah cerita dia. Mungkin sebab cakap insurans pun takkan nak okey, kalau dia kata boleh, aku boleh cover insurans, tapi kau benda premium mahal lah dia kata. Sebab dia mudah terbakar, mudah meletup. Kalau nak ambil insurans murah, boleh lah, tapi boleh pakai kereta lain lah. Dia. Tak, dia sebenarnya, macam cakap lah, ada benda yang sesuai, ada benda tak sesuai kat negara kita. Kan? Untuk negara kita ni, dia agak complicated sikit lah jalan penyelesaian dia. Sebab negara kita satu panas. Kan? Negara kita panas. Itu masalah dia lah. And so, banyaklah juga benda-benda yang kita nak kena consider kan. Kalau kereta EV ni dekat Europe ni kata dia orang dekat US, kat Europe ni, dia orang duk promote kata boleh pergi sampai 600-700 km. Tapi sebenarnya itu dekat sana. Kalau kat Malaysia tak boleh. Dia boleh pergi dalam 400-500 saja. Paling tinggi pun 500. Pasal apa? Cerita dia. Kenapa? Sebab dekat sana dia orang tak perlu onkan aircon. Dia pun perlu onkan heater je. Heater pun makan elektrik juga. Okay, fine, tak apa. Tapi aircon. Di Malaysia, tapi tak seketeruk aircon lah kot. Dekat Malaysia, kita pakai aircon. Siang malam kita pakai aircon bang, cerita dia. Betul. Di Europe sebagainya, dia orang tak semestinya, kalau hari musim panas, dia tak pasang heater. Dia pun tak pasang heater langsung. Cerita dia. Kita siang malam jalan pakai aircon. Jadi bateri tu dia akan tekan. Jarak kita memang tak boleh pergi jauh. Jadi dia macam kompleks. Betul. Jarak distance seperti mana yang ada dalam manual buku ke apa sebagainya, tak boleh pergi jauh. Itu seperti mana. Tak nampak dia. Jadi apa penyelesaian kita? Buat setakat ni aku cakap macam aku cakap idea. Kita boleh buat, tapi kita kita setkan negara kita kepada hybrid saja pada aku. Selagi mana kita tak ada secondary move untuk yang selesaikan masalah-masalah yang lain. Yalah. Masalah terkait dengan kerajaan juga, terkait dengan PBT juga, terkait dengan banyak pihak dia. Yalah. Aku lebih concern kepada pelupusan bateri. Sebab kalau kau pergi kepada mana-mana pusat pelupusan sampah dekat Malaysia, kau akan jumpa bateri terabur. Tak usah jauh lah bang. Bateri ni. Kan? Bateri double A, triple A, bateri petak, bateri D. Kita main buang macam tu je dalam tong sampah. Betul. Kita tak, sedangkan dalam dia ada apa? Ada zinc, ada macam-macam. Cadmium betul dia. Ada lithium ada sebagainya. Kalau handphone tu bateri lithium kan. Betul. Vanadium ada segala-gala. Tak, benda ni kita campak macam tu saja bang. Okey, tak payah jauh lah. Kita cerita dengan diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya, kita tak lupakan cara yang betul. Berapa ramai. Aku sendiri pun kadang-kadang tercampak macam tu je cerita dia. Dalam tong sampah. Sepatutnya tak boleh cerita dia. Salah sebenarnya. Contoh paling best sekali ialah aerosol. Kau tak spray? Spray nyamuk.
spray nyamuk itu tu, aerosol, dia mengeluarkan gas effect juga sebab dia function aerosol tu dalam dia. Berapa ramai daripada kita ni yang lupuskan secara betul? Macam campak main bakar, siap-siap main bakar lagi. Bakar tak kalau apa. kat kampung tu. Bakar. Ini tak masuk dalam tong sampah, lepas tu buang kat tempat sampah, pelupusan sampah. Sedangkan tak ada. Kalau kat kampung dulu bakar ni kan, aerosol tu kan, spray nyamuk tu kan. Letak tak perasan benda tu dah masuk dalam tong sampah semua lepas tu dibakar. Betul kan. Tiba-tiba bom meletup. Uish. Bahaya tu. Betul tak? Bahaya. Dia sebab aku cakap kita tak ada satu mekanisme pelupusan. Dekat Malaysia kita tak ada tank apa, kita tak amalkan macam apa, segregatekan bahan tu, bahan dapur, bahan plastik, bahan kaca. Kita tak nampak. Kalau kita nak bercakap pasal satu topik khas pun pasal kita semula pun kita masih lagi fail sebenarnya. Nak cakap macam mana cerita dia? Kita semula je pun dah fail cerita dia. Betul. Kita semula kat Malaysia dia pun masih lagi fail. Dan aku sendiri pun kadang-kadang pening. Contoh paling simple dia ialah kita bekas makanan. Dalam keadaan kita nak mengelakkan orang kata apa, kesan-kesan ni, kita masih lagi menggunakan polistiren dan plastik gitu dia. Yang apa ni? Dia punya masa lupus dia, jahanam dia tu, terurai dia tu ambil masa ratusan ribu tahun gitu dia. Ya, betul. Tapi apa kita buat? Kita lagi kita jual, kita lagi kita beli, kita lagi kita guna. Kita kumpulkan plastik-plastik tu, kalau contoh itu kita bakar. Dan bakar tu apa asap dia keluar? Toksin dia ke udara. Nampak tak? Tak payah jauh. Tayar kita, berlambak tayar yang terpakai dekat Malaysia ni. Ke mana dia orang letak? Ke mana dia orang lupuskan? Macam mana dia orang lupuskan? Betul. Tayar pun kita tak boleh nak solve. How do kita nak solvekan bateri nanti? Betul lah bercakap pasal kita semula ni jugalah kan. Aku kadang-kadang baru ni lah pergi satu tempat pun ni kan. Adalah kan, dia ada sediakan satu tong sampah recycle kan. So anak aku yang lelaki tu yang sulung aku tu, kat sekolah kan dia orang belajar kan pasal recycle ni semua kan. Bagus lah, which is bagus lah. Tapi tak kita sebagai orang tua ni kan, dia kejap, Daddy, ini nak letak tong sampah yang mana? Ini nak letak sampah yang mana kan? Kita pun okay, letak je lah kita tak mengamalkan benda tu sebenarnya kan harian kita. Jadi bila ada benda macam tu, tong sampah macam tu kan, tiba-tiba anak kita pula dia belajar kan, dia bertanya kita, ini nak buang kat mana, ini nak buang kat mana, aku buang je lah. Aku cerita kau, that's why berkaitan dengan EV ni, kita memang terpaksa cucuk pada tadi recycle dan juga pelupusan ni cerita dia. Mau tak ada pilihan, kita kena masuk juga. That's why aku cakap, kalau dalam keadaan biasa, sampah domestik kita panggil, sampah daripada dapur ni, kita pun tak uruskan dengan betul. Betul. Kau bayangkan yang itu pun, yang basic tu pun kita bungkus dengan plastik biasa. Sepatutnya tak boleh. Kau kena bungkus dengan plastik yang mudah terurai dipanggil. Plastik yang dibuat daripada ubi kayu dan sebagainya. Biodegradable punya ni lah, ataupun biodegradable tu. Tapi tak, kita dapat plastik daripada pasaraya, itulah plastik yang kita gunakan untuk bungkus sampah. Nampak tak? Tapi salah satu tindakan sekarang ni pun yang aku nampak, which is kita bagi komplimen lah, benda yang bagus kita bagi komplimen kan. Kebanyakan pasaraya dah mula tak provide plastik. Kalau kau nak plastik juga, dia charge 20 sen. Tapi siapa kan 20 sen bah kan? 20 sen, tak kisah apa. Anak nak plastik 20 sen. Tapi lah kau charge lah 20 sen. Still lagi kita ambil. Yang dia boleh bawa kan. Berapa ramai yang dalam kepala letak, okay aku nak pergi pasaraya ni, bawa beg siap-siap dari rumah. Kan, which is wife aku dia buat sekarang. Kalau nak pergi mana-mana, dia memang dia ada spekkan satu bag lah sekarang ni kan, which is dia letak dalam handbag dia ke apa. Yang sayang pada masalah ni sebenarnya simple. Kita disablekan semua plastik-plastik yang ada. Kita kena gantikan semua plastik-plastik yang pasaraya ke apa, guna kepada plastik biodegradable. Itu je. Tapi tak dapat ada usin. Diharamkan penggunaan plastik biasa. Dia kena mesti pakai plastik biodegradable. Mana-mana pihak yang pakai plastik baik yang biasa boleh kena saman. Maksimumkan dia. Mandatory. Contoh cerita dia macam ni. Contoh bekas makanan. Mana-mana kedai yang menggunakan polistiren atau plastik kena denda. Masalah itu yang banyak. Kap air pun plastik. Sepatutnya kita kena gunakan
Macam craft paper contoh dia, di mana dia boleh recycle balik cerita dia. Tapi lah ada setengah barang-barang yang boleh recycle ni tak berkualiti pula bang. Contoh straw. Tak faham apa cakap straw kertas tu kan. Ada outlet tertentu yang menggunakan straw kertas. Kan aku tak nak sebut nama outlet tu. Bila kau minum air, kau letak dalam straw tu. Kalau kau minum cepat, habis, tak ada masalah. Tapi contoh kau minum, kau sambil sembang lama, kau tinggalkan benda tu, straw tu jadi lembik. Cair, tahu tak? Itu masalah. Itu pun satu lagi masalah kan. Masalahnya di Malaysia, kita akan gunakan straw untuk menyembang. Itu dia. Itulah. Sebab tak boleh, itu dia. That's why straw ni guna untuk minum cepat, lepas tu buang, gitu dia. Tapi masalahnya, kita macam kau cakap tadi lah, kita lepak kat kedai mamak, gitu dia. Mau 2-3 jam. 2-3 jam kan. Lepas tu straw tu dah lembik kan. Alamak, lembik pula cair, dah tak nak guna dah straw tu. So itulah. Tak, aku straw satu hal lah. That's why kita tukar kepada strawless dia panggil. Strawless. Tak ada tanpa straw je. Tapi balik pada point dia, kalau bekas dia tu, dia bagi cakap kau, kalau bekas dia bukan recycle, masalah juga. Yalah, tapi kalau kau minum minuman berais, tak pakai straw, macam mana nak minum? That's why lah cawan tu kena teguk macam tu lah. Teguk macam tu. Kalau ais kecil tak apa, maklai bersama-sama. That's why kita perlukan saintis-saintis, pakar-pakar semua untuk buat kajian, buat solution. Dulu ada satu portal lah. Portal ni, aku lupa nama dia. Time ni aku lupa nama dia. Dia macam ni tau. Kita tak mampu. Kita ada idea, tapi kita tak mampu nak production kepada kilang kan. Jadi kita akan bagi idea, kita akan letakkan idea kat dalam portal tu. Ini luar negara, bukan dalam Malaysia. Kita letakkan idea kita dalam negara tu. Lepas tu orang akan bincang-bincangkan, berapa ramai orang akan bincangkan, lepas tu orang buat ubah suai sebagainya. Masing-masing bagi pandangan dekat produk kita. Lalas produk kita tu akan di-commercialkan. Dia orang akan buat komersialkan. Kalau mendapat sambutan yang tinggi, dia akan di-commercialkan. Kau faham tak? Ya, bila dia commercialkan, kau yang bagi cadangan tu, kau bagi idea tu, kau akan dapat sedikit komisen daripada penjualan tu. Betul tak? Dia orang ada buat satu macam brainstorming punya portal tu, di mana kau letakkan kau punya idea. Jadi dia akan, kau boleh invite siapa-siapa ramai untuk bincangkan sama ada benda ni dari segi macam mana sebagainya. Dan bila dah semua setuju, dan ramai pula vote yang kata benda ni memang bagus untuk pasaran je dia. Kan? Dia ada satu nilai vote dia buat tu, dia orang akan buat analisis balik. Dan lepas tu dia orang buat, kalau dia orang setuju, dia orang akan buat production dekat kilang untuk buat idea kau tadi. Dan bila dah boleh jual, kau dapat commission sebab kau punya idea je dia. Portal tu. Tapi portal tu dah mati. Portal tu asal dia daripada Perancis. Sebab aku adalah salah seorang daripada penyumbang idea-idea dalam portal tu sini dulu. Dan alhamdulillah daripada situ aku dapat jugalah sedikit commission lah atas idea-idea. Contohnya macam aku ada satu yang idea aku yang jadi viral lah dekat dalam tu ialah, kau tahu tak induction apa? Dapur induction. Dapur induction tak boleh guna kuali bang, cerita dia. Okey. Tak ada. Dia ala-ala pun kuali lepeh je dia. Kan? Kita nak kuali yang macam tu kan. So aku design satu idea di mana boleh menggunakan kuali special tu, kuali bulat tu, tapi dia ada taste khas untuk kat situ. Memang boleh buat. Dan terjual banyak jugalah dekat Perancis dan sebagainya. Banyak negara beli lah cerita dia. Dan aku dapat commission daripada situ. Sebab bukanlah aku ajar hanya idea, tapi production dia orang cerita dia. Aku dapat sedikit commission. Tapi betul lah aku cakap portal macam tu tak ada. Patut portal macam tu kena ada lagi cerita dia. Di seluruh dunia. Sebab kadang-kadang idea orang lah macam mana penyelesaian kepada idea-idea semua tu kan cerita dia. Kan? Betul tak? Sepatutnya macam tu lah kan. Malaysia pun banyak sebenarnya idea-idea yang boleh dikeluarkan. Kenapa tak mesti buat benda macam tu? Kan? Mesti ada. Kan? Letak je lah satu portal buat satu portal. Kan? Aku kadang-kadang nak cakap ni kadang-kadang sedih juga cerita dia. Universiti kita pun buat apa ni, roti john terpanjang. Yang bukan research yang bukan betul-betul apa ni, nampak potensi dia. Ini macam bodoh-bodohnya nak kejar. Aku rasa macam frust dengan kita ni gini. Aku banyak berurusan dengan IPTA. Setiap kali ialah hobi aku adalah pergi mana-mana IPTA dekat Malaysia, ialah aku akan tengok papan kenyataan di mana dia orang akan pamerkan senarai-senarai projek-projek research pada masa itu yang sedang dibuat.
Dan boleh kata kalau aku tengok situ mesti aku gelak pecah-pecah perutnya. Sebab research paling mengarut habiskan dana saja pada aku situ dia. Bukan sesuatu yang dia just nak dapatkan geran, dah habiskan geran. Bukan untuk diproducekan. Betul bang, aku sendiri kadang-kadang terasa sedih jugalah. Yelah, sebab masa aku dekat universiti dulu, dekat UTM dulu pun aku terlibat sebagai RA kan, research assistant dekat sana. So memang fokus on IT lah kan. Produk yang kita orang hasilkan bang masa tu memang pada aku boleh jual kan. Tapi itulah, bila kita nak jual banyak limitation. Satunya ialah kita tak ada birokrasi lah. Birokrasi, yes, correct. That's the word yang aku nak keluarkan. Birokrasi dia. Sebab bila saja student keluarkan idea ataupun lecturer keluarkan idea, benda tu menjadi hak milik universiti. Okay, itu satu perkara. Menjadi hak milik universiti. So kau tak ada. Memang kau takkan ada hak nak patentkan whatsoever, tak ada. Itu menjadi totally hak universiti. Okay, tapi universiti pula dia tak mengkomersialkan diri dia sebagai dia tak komersialkan. Tak. Aku cakap bahawa setiap universiti dekat Malaysia ni, IPTL, UAM sebagainya, daripada unit untuk komersialkan benda-benda ni. Tetapi terma-terma yang diletakkan dalam komersial tu tak kena dengan industri. Betul. Apa? Dia tak suruh industri bekerjasama dengan dia. Tapi dia nak pegang portion commission yang paling banyak sekali. Profit yang paling banyak sekali. Correct. Mana nak kena bang itu dia? Yes, ini juga yang aku nak utarakan. Tak faham, mungkin dah off topic sikit benda ni. Kalau kau ingat aku pernah contact kau, kita nak cuba bekerjasama dengan satu universiti kan di Pantai Timur. Okay, aku pernah di contact lah, member jugalah. Dia contact, okay, kalau kita ada company, kita boleh bekerjasama dengan pihak dia. Kan? Sebab apa aku diam hari tu selepas aku contact kau, aku cakap pasal benda tu. Sebab term and condition yang diberikan tu tak menentukan syarikat lah. Sini dia orang punya research, katalah universiti punya research. Bila lemak tiba-tiba hang. Aku yang hang ke kau yang hang bang? Hello? 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 Nampak. Aduh. Hello bang. What happened? Aduh, patutlah kenapa tiba-tiba kata keras pula ni. Lepas tu aku call balik dia. Macam mana? Dia automatic record ke tidak tu? Cuba tengok kok ada dia automatic record ke backup ke apa ke. Cuba kau tengok, cuba kau check dulu. Yalah tak apa, restart tu. Nanti lepas kau restart nanti kau tengok ada tak backup dia ke apa benda ke. Kan kalau dia ada backup, alhamdulillah lah. Kan kita boleh sambung sekejap lagi kan. Kita ambil macam tu je. Okay. Tak apalah. Nak buat macam mana? Okay. Okay, bye. Okay, bye. Okay, bye.